صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Sucikanlah hati aku yang terus resah melakukan dosa padamu. Allah, ampunilah dosa ini, sungguhnya Kau Maha mengampuni. Kerana dunia cintamu tak pernah ku sedar, tertipu dengan diri, mengejar suatu yang sementara. Kerana cinta manusia hatiku buta, kasihmu aku dustai. Karena cinta manusia kau kupinggiri, ku pergi dan terus terleka. Namun kau masih lagi memberiku nikmat ini, dan ku pinta ampunanmu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya, sahabat-sahabat pejuang Al-Quran. Apa khabar semua? Sehat ke pagi ni? Mungkin boleh berikan respon di ruangan komen. Moga-moga sehat hendaknya. Ya. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat lagi bernafas, dapat lagi melakukan aktiviti harian kita seperti biasa. Dan yang paling penting sekali ialah nikmat iman dan Islam itu sendirilah, yang mana sememangnya perlu ada pada setiap Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan, yang baru masuk, ahlan wa sahlan, saya ucapkan selamat datang wa marhaban bikum. Dan jangan lupa bantu saya untuk sharekan dahulu. Sama-sama kita sebarkan manfaat ini, kita sebarkan ilmu Allah ini seluas yang mungkin. Dan mudah-mudahan ada ganjaran pahala buat kita. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sudi share, yang sudah share. Belum start lagi pun dah share. Kan? Boleh ke macam tu? Wallahualam, mungkin boleh kot. Kan? Jadi terima kasih banyak-banyak. Dan insya-Allah untuk pagi ni kita akan teruskan macam biasa pengajian kita, iaitu sharing tajwid bersama saya Ustaz Hadi daripada Easy Ngaji. Dan saya harap tuan-puan berada dalam keadaan yang bersedia untuk pagi ni. Sebelum kita memulakan pengajian kita, saya harap tuan-puan berada dalam keadaan tenang, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Buang segala perkara-perkara yang boleh mengkusutkan fikiran kita. Buang segala perasaan stres, marah misalnya, kan. Manalah tahu pagi-pagi ni ada geram dengan sesuatu ke, kan. Geram dengan orang ke, dengan benda ke. So kita tolak tepi dulu. Kita fokuskan minda kita ni untuk pengajian pagi ni dahulu. Boleh ke? Mula-mula masuk dah share. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah share. Yang belum share, macam biasa, tolong tekan butang share belah kiri tu. Boleh share ke grup, boleh share ke wall masing-masing pun boleh. Nak share ke WhatsApp boleh. Copy je link tu, kan. Tuan-puan pun saya rasa dah mahir dah untuk penggunaan Facebook ni, betul kan? Nak PKP ni pula ada masa yang lebih pula, kan. Baik. Aman Ustaz hati ni. Baik, alhamdulillah. Jadi saya harapkan semua berada dalam keadaan tenang, jiwa yang baik, ceria selalu di samping keluarga dan sahabat-sahabat. Walaupun kita sekarang dilanda dengan masalah wabak, tetapi ia bukanlah menunjukkan bahawa akan adanya jarak ataupun terpisahnya hubungan di antara kita lah. Macam saya dengan tuan-puan dengan ahli keluarga, kan. Yang mungkin ada tak sempat jumpa dengan ahli keluarga tu, jangan lupa untuk selalu bertanyakan khabar, kan. Yang anak tanya ke mak, mak tanya ke anak. Biasalah tu. Itu benda tuan-puan asas tu. Asas kehidupan kita pun tahu, ya tak? Baik. Jadi untuk pagi ni kita akan sambung ayat 170 tuan-puan. Ayat 170 dan 171. Dua ayat hari ni insya-Allah. Dan kita baru saja masuk untuk muka surat yang barulah, kan. Kalau semalam kita berhenti pada muka surat 25. So hari ni kita akan sambung untuk muka surat 26. Muka surat 26. Jadi sesiapa yang ada Quran boleh buka Quran pada muka surat 26. Kita akan sambung untuk ayat 170 dan 171. Okey? Bantu saya tuliskan di ruangan komen untuk kita punya tajuk pada pagi ini. Muka surat 26 surah Al-Baqarah ayat 170, ayat 170 171. Dua ayat insya-Allah. Boleh nak? Baik. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat pun makin ramai yang dah masuk ni. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan sekali lagi, selamat datang semuanya. Dan bantu saya share dulu. Boleh bantu saya share dulu insya-Allah.
Jadi terlebih dahulu sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini tuan-puan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah selesai untuk bacaan pembuka. Jadi tanpa buang masa lagi, tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan untuk bacaan kita. Ini dia surah Al-Baqarah ayat 170-171. Okay, yang baru masuk teruskan, masuk dan pastikan dalam keadaan bersedia, insyaAllah. Yang belum share, tolong share dulu. Lama tak sebut kita punya hashtag kan. Wajib share. Lama dah tak sebut. Okay. Baik. Jadi siapa ada Quran boleh tengok Quran. Siapa yang nak tengok pada skrin pun boleh. Tak ada masalah. Mungkin ada yang tengok guna TV kan. Melalui TV. Connectkan daripada phone ke TV tu. Sekarang ni banyak alat canggih tu puan. Ni tak? Puas lah sikit tengoknya. Siapa yang ada kelebihan tu bolehlah gunakan ya. Baik. Jadi seperti biasa sebelum kita mulakan bacaan kita, sama-sama kita tajdid niat kita, perbaharui niat kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah dorongkan hati kita supaya lebih dekat dengan Al-Quran ini. Dan moga-moga ia menjadi satu peluang dan ruang kepada kita untuk menjadi seorang hamba yang beramal soleh. Jadi macam saya selalu sebut kepada tuan-tuan dan puan, bila kita nak baca Quran ni, kenalah ada asas-asas ilmunya. Betul kan? Bila kita nak beramal dengan Al-Quran, kena diiringi dengan ilmu. Kalau tidak, macam mana kita nak beramal sekiranya tidak ada ilmu? Jadi lapangkan dada, lapangkan fikiran. InsyaAllah mudah-mudahan terang hati kita. Dan mudah-mudahan juga Allah mudahkan segala ilmu ni untuk meresap masuk di dalam hati kita, InsyaAllah. Amin ya Rabb. Okey, jom kita teruskan. Kita baca dulu sama-sama tuan-puan. Untuk bacaan ini, sedia semua? Tarik nafas. Boleh? Mengaji santai, janji sampai. Yes, santai tapi sampai tuan-puan. Ingat, itu kita punya, orang kata apa, prinsip kita, motto kita. Apa istilah tak tahu lah kan. Tapi point dia, santai tapi sampai. Okey, jom. Tarik nafas. Sedia semua? 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selesai untuk bacaan kita yang pertama. Gatal pula hidung. Pagi-pagi ni ha. Okey, baik. So selesai bacaan kita yang pertama, dan kita teruskan tuan-puan. Apa yang kita nak buat sekarang ni ialah sesi bedah membedah. Jadi pastikan semua dalam keadaan bersedia dengan peralatan bedah masing-masing, alat tulis, buku nota, ya. Alright. Jom kita teruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu. Huruf wa baris atas tuan-puan. Wa nipis sahaja baris atas, wa hamzah baris bawah, i tengah ni. Kita punya pangkal kerongkong untuk huruf hamzah, wa i. Wa iza huruf zal. Huruf zal kita kena keluarkan sedikit hujung lidah kita macam biasalah. Wa iza. Wa iza qi. Okey, kemudian za ni lepas kita dah keluarkan hujung lidah, pastikan kita panjangkan dengan kadar 2 harakat sebab dia mad asli kat sini. Okey, mad asli. Begitu juga dengan qi, pun sama mad asli. Okey, pun sama mad asli. Kemudian huruf qaf ini sendiri tebal, cuma ianya tidak setebal seperti baris atas, seperti baris hadapan. Qa, qu, tebal. Tapi bila dia baris bawah, kita tak akan sebut dia nipis tuan-puan. Dia masih lagi tebal. Qi, tu dia. Wa iza qila. Kalau kita kata nipis, nanti dia jadi macam huruf kaf. Jadi kena faham tu betul-betul lah. Boleh nak? La lahu. Lam baris atas, lam baris atas. Ada 2. La la, la la, la lahu, la lahu, la lahu. Kemudian ada huruf ha. Ni huruf ha tuan-puan, di celahan, di perantaraan lam dan mim tu ada huruf ha tu, nampak tu. Tu dari segi gabungan hurufnya, dari segi ejaan dia macam tu lah, imla. Okay, dari segi ejaan tu begitu. So untuk mim pula baris depan, lahumu, lahumu. Okey, tapi disebabkan ada ta yang bersabdu di sini, daripada mim baris depan ni masuk terus, masukkan pada ta yang bersabdu ni. Hamzah wasal ni hamzah wasal tuan-puan. Ingat kan hamzah wasal dia alif mat, tiang alif dan di atasnya ada kepala huruf sad. Jadi hamzah wasal ni tidak ada apa-apa fungsi dalam keadaan kita menyambungkan bacaan. Ketika kita sambung ayat, kita dalam keadaan senang cerita bukan dalam keadaan berhenti lah, kan, bukan dalam keadaan berhenti, kita terus je baca, maka hamzah wasal ini tidak akan berfungsi. Okey, kena faham tu lah. Baik, so abaikan sajalah lahumutta, terus saja masuk. Bi'u, huruf baris bawah bi, u sempitkan di tengah kerongkong kita untuk ain, u, dan di sini ada waw mad, 2 harakat lah panjangnya. Alif ziyadah. Saya yakin tuan-puan yang dah biasa ikuti saya dah cukup kenal dah dengan simbol ataupun huruf ziyadah ni, huruf tambahan.
Okey. Lahumuttabi'u ma. Ada ke bunyi alif ziyadah ni? Tak ada. Sebab alif ziyadah ni, apa fungsi dia tuan-puan? Fungsi dia tidak ada apa-apa fungsi. Itulah fungsi dia. Kan kalau orang tanya, apakah fungsi huruf ziyadah? Fungsi huruf ziyadah ialah tidak ada apa-apa fungsi pada bacaan. Nampak? Dia kena detail sikit. Pada bacaan. Tak ada apa-apa peranan pun. Dia hanya ada pada tulisan. Okey? Hanya ada pada tulisan sahaja. So, tak ada apa dah. Ma pula panjang lah. Nampak ni ada ombak ataupun misai kan, bertemu dengan hamzah ni, maka kita kena panjangkan dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Dan hukum kat sini apa dia? Mad jaiz munfasil. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah yang berbeza. Ma satu perkataan, anzala satu perkataan. Boleh faham? Panjangnya 4 ataupun 5 harakat lah. Baik, kemudian nun mati bertemu zai, ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Apa itu ikhfa? Sembunyi. Nak sembunyikan apa? Nun mati tu. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Saya ulang, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Makna kata kalau kita matikan, macam mana bunyi dia tuan-puan? Nun ni mati Kalau kita matikan macam mana? An. Kan? Dia akan pergi bertepatan dengan makhraj dia, yang mana hujung lidah akan naik ke lelangit kita, lelangit lembut ni. Lelangit keras. Sorry, lelangit lembut belakang. Keras lelangit keras. An. Itu adalah bunyi yang tepat. So bila kata ikhfa, sembunyikan anza. Lidah dalam keadaan tergantung. Itu bahasa mudah yang kita nak faham lah. Tetapi setiap individu lain lah kedudukan lidahnya. Tidaklah tepat. Bukanlah kata tergantung tu betul-betul tergantung. Tidak. Bergantung pada individu. Okey, asalnya dia bertepatan dengan istilah ikhfa tu, dah lah tu. Cukup lah tu. Okey. Baik, kemudian dengung yang berlaku di sini nipis sahaja. Sebab apa? Dia bertemu dengan huruf zai. Huruf zai ni kan nipis. Dia bukan huruf tebal. Jadi ikhfa yang berlaku pun dalam keadaan yang nipis lah, bukan tebal. Anza kan contoh. Tidak, itu roza. Kalau macam ni itu bunyi tebal lah tu. Kalau nipis macam mana? Anzala. Lidah jangan keluar. Sebab ni huruf zai, bukan huruf zal. Okey. Kalau tebal, anzala. Itu bunyi tebal. Kalau nipis, anzalallah. Beza kan dengan anza. Susah nanti nak sebut zai tu. Nanti kita tertebal pula pada huruf zai ni. So kena hati-hatilah. Okey, ikhfa haqiqi, dengung 2 harakat kadarnya. Zalallah, kalimah Allah kita tebalkan. Dan sebab apa tebal? Sebab ada huruf yang berbaris atas, yakni pada huruf lam ni lah. Okey. Dan macam saya selalu sebutkan tuan-puan, bila kita nak tebalkan pada kalimah Allah ini, kita kena fokus. Ingat, yang tebal pada lam kalimah Allah ni, lam dalam kalimah Allah, bukan huruf sebelumnya. Huruf sebelum hanya sebagai panduan kepada kita untuk menentukan sama ada tebal ataupun nipis, itu sahaja. Tetapi yang memberi kesan pada sebutan atau pembacaan adalah pada lam ni, lam pada kalimah Allah ni. Bukan lam ni tuan-puan. Dan tak kisahlah huruf apa pun, sebab kita bukan nak fokus pada huruf, kita nak fokus pada baris. Ada je kalimah Allah sebelumnya berbaris atas, confirm dibaca dengan tebal. Jadi anzala, selesaikan bunyi itu dulu. Anzalallahu qalu. Anzala. Selesaikan bunyi la. Allah baru masuk. Jadi bila saya kata jangan tebal pada lam yang di awal ni, takut jadi macam ni lah. Anzalallah, zalallah. Dia halus semua benda tu. Sebab tu kena selalu diingatkan lah.
Okey. Anzalallahu qalu. Huruf ha baris depan hu. Okey. Qa tebal selamanya. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Lu pun sama, waw mat sebelumnya baris depan. Baik. Jadi kalau kita nak berhenti kat sini boleh, tak ada masalah. Qalu berhenti kat sini, kemudian ambil semula pada qalu. Okey, ambil semula pada qalu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu. Gitu. Ni huruf ziyadah kan? Tak fungsi apa-apa pun. Baik sambung ke, baik berhenti ke, takkan ada apa-apa fungsi. Ingat tu. Okey, jom kita baca dulu daripada wa idza sampai qalu. Sedia semua yang baru masuk ala wasalan, jangan lupa tolong saya share Tolong share. Kita ajak lagi kawan-kawan kita yang lain. Baik. Sedia semua. Kita dahulukan dengan isti'azah. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu. Boleh, tuan-tuan dan puan. So kita berhenti takat ni dulu. Nanti kita nak ambil semula kat sinilah. Qalu. Boleh, kita teruskan. Bal nattabi'u ma. Bal huruf lam. Lam yang mati. Jangan putuskan suara. Jangan putuskan suara. Maksud putus suara macam mana? Bal bal terus putus suara kita. Jadi di sini ada sifat dia, tuan-puan. Yang mana suara kita ni tidak terlalu terlepas dan suara kita ni tidak terlalu tertahan. Bal nattabi'u ma. Nampak? Dia bukan bal nattabi'u. Bal nattabi'u. Beza kan? Tuan-puan dengar kan beza dia? Bunyi suara yang terputus. So ingat, jangan putuskan. Jangan tahan. Maksud saya, jangan terlalu tahan suara, jangan terlalu lepaskan suara. Kalau lepaskan ni mungkin jarang lah. Kalau lepas tu kan kita melirik bunyi tu. Tahu kan melirik-lirik? Boleh? Bal nattabi'u ma alfayna. Nattabi'u. Baik, huruf ta yang bersabdu kat sini. Natta, daripada nun baris atas terus masuk pada ta bersabdu. Okey, kat situ clear kan? Bi'u, huruf ba baris bawah bi'u, sempitkan di tengah kerongkong kita. Ma panjang, simbol mad ataupun ombak bertemu hamzah 4 ataupun 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Ma satu perkataan, alfaina satu perkataan. Baik. Bal nattabi'u ma alfaina. Samalah lam yang mati ni. Macam saya sebutkan tadi, jangan putuskan suara dan jangan terlalu lepaskan suara di tengah-tengah. Alfaina. Cukup sekadarnya. Cukup sekadarnya. Boleh? Baik. Kemudian fai. Fai ni apa dia? Bacaan lin. Okey. Ma
ألفينا ما ألفينا فينا عليه. Bacaan lunak, lembutkan pada ya tu. Kemudian na di sini ni alif mat sebelumnya baris atas, 2 harakat lah mat asli. Alaihi aba'ana. Alaihi, la ini pun sama bacaan lin. Ain jangan lupa sempit kan, huruf ha baris bawahi. Di sini mat badal tuan-tuan dan puan. Okey, huruf hamzah 2 harakat yang berada di awal kalimah. Okey, di awal kalimah mat badal. Tapi jangan risaulah kalau terlupa hukum pun, yang kita kena pastikan bahawa kadar yang perlu dibaca hanya 2 sahaja. Jangan lebih, jangan kurang. Okey, 2 harakat saja. 2 harakat sahaja. Ba kat sini panjangnya berapa harakat? 4 atau 5 kan? Sebab apa? Ombak yang bertemu dengan hamzah ni tuan-puan. 4 ataupun 5. Alaihi aba'ana. Na 2 harakat. Kalau berhenti, dia akan jadi mat asli lah. Kalau berhenti mat asli. Kalau niat nak sambung, maka berlakulah mat jaiz munfasil. Sebab apa? Tengok, dia bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Okey, kat sini mat wajib muttasil. Huruf mat bertemu hamzah 1 kalimah, mat wajib. Kat sini mat asli kalau berhenti. Tapi sekiranya kita nak sambung, alaihi aba'ana walau kan, kita nak sambung kan, so barulah disebut sebagai mat jaiz. Okey, mat jaiz munfasil. Okey, clear tak? Ba, saya ulang sekali lagi, ba mat wajib muttasil, na mat asli kalau berhenti. Okey, dan sememangnya kita akan berhentilah kat sini kan, dan kita akan berhenti dengan kadar 2 harakat. Jangan berhenti 4-5 pula. Okey, berhenti 2 sahaja. Okey. Kita ambil semula qalu, tak apa saya baca dulu. Qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Boleh tak kita baca sama-sama? Okay, sedia semua? 1, 2, ambil daripada qalu 1, 2, mula. Qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Habis. Boleh? Clear ke semua sahabat-sahabat? Huruf tebal. Ustaz nanti beritahu huruf yang bersifat tebal. Huruf yang bersifat tebal selamanya ada 7 yang disebut sebagai huruf isti'la. Okey? Musta'liyah. So huruf isti'la ni dia ada 7. Okey, ada 7. Khus dhaghtin qiz. Huruf kha. Okey, huruf kha. Huruf sad. Siapa nak catat boleh lah. Okey, huruf kha, huruf sad. Boleh. Huruf kha, huruf sad. Okey, kemudian huruf dha, dot. Okey, huruf dot. Huruf ghain, huruf ghain. Kemudian huruf ta, huruf ta. Boleh. Kemudian huruf qaf, huruf qaf. Dan akhir sekali huruf dha.
Okay, ada 7. Dia punya formula dia khussa dhaghtin qiz. Itu formula dia lah. Okay, formula dia. Huruf tebal huruf isti'la. Huruf yang bersifat isti'la. Boleh? Ada 7. Ya, betul. Dan dalam isti'la tu ada pula huruf 4. 4 itbaq. Okey? Huruf mutbaqah. Sa, dot, taza. Tu huruf yang tebal pula. Dia tebal juga, cuma level dia lain macam sikit. Level lain macam. Tapi point dia 7 tadi tu huruf yang tebal lah. Okey. Macam jangan disaktahkan. Saktah yang mana Oh, yang tadi tu ke? Bal tu. Kalau dalam saktah pun kita kena pelihara juga sifat dia. Sama je. Contoh macam bacaan saktah kan. Wa qila man raqa. Wa qila man sifat kena jaga juga macam biasa. Cuma yang dikatakan saktah tu adalah apa yang berlaku selepas tu. Kan, jangan tarik nafas. Dengan kadar 2 harakat, jangan berhenti lah. Maksudnya jangan ambil nafas yang baru. Wa qila man raqa. Itu. Sifat tetap kena jaga. Hatta pada lam pun sama juga. Bal. Kan? Kalla bal. Apa ayat dia? Saya pun lupa. Kalla bal kot. Bal. Tapi dah ada perkataan. Bal rana ala. Okay. Bal rana ala. Sama juga. Dia tetap takkan jadi bal. Bal. Tu kita dah buang sifat dia. So dia saktah ataupun tidak, itu adalah satu. Saktah itu adalah satu benda yang berbeza lah dengan kenyataan saya tadi tentang sifat tu sendirilah. Okay. Boleh. Itbaq. Okay, faham. Baik. Clear nah? So kita teruskan lagi. Tadi kita dah baca kan sampai aba'ana ni. Ke belum? Saya pun lupa pula. Dah rasanya. Okay, kalau belum beritahu tapi rasa macam dah. Tak apa, kita teruskan dulu. Walau. Okay, hamzah baris atas a, huruf waw baris atas wa. Lau, huruf waw yang mati dan sebelumnya terdapat huruf berbaris atas. So di sini sifat lunak, sifat lin. Walau kana aba. Ka, 2 harakat mad asli. Okay. Ni alif mat, sebelumnya baris atas. Huruf nun baris atas. Nampak ni dia punya baris ni panjang sikit. So kalau nampak panjang ni berapa harakat nak baca? 1 juga tuan-tuan ya. Jangan keliru lah. Ini adalah faktor resam penulisan tu sendiri. So jangan rasa macam stres ke pening ke tengok kan apa hal panjang benar baris atas ni. Kan? Nak baca berapa harakat ni? Kita pun ambil ukur. Kan, kita ambil daripada sini. Yang ni kita ukur tengok berapa kali dapat. 1 2 3. Oh, 3 harakat kot. Udah. Kalau faham macam tu naya tuan-tuan. Okey. 1 harakat aje. So pening-pening ya.
Alright, di sini mat badal sama macam kat sini tuan-tuan puan-puan. Aba'uhum. Okey, mat badal. Hamzah yang berada di awal kalimah dan dibaca dengan 2 harakat mat badal. Tapi macam saya sebut tadi lah, kalau kita di peringkat awal baru nak belajar, terlupa istilah dan sebagainya, tak apa. Biarkan dulu. Yang penting kita kena tahu ianya dibaca 2 harakat. Itu yang utama lah. Boleh. Baik, ba panjang, 4 atau 5 harakat. Aba'uhum. Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Okey. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Mim mati bertemu lam. Mim mati bertemu lam, izhar syafawi. Izhar, menjelaskan makhraj dan sifat. Hum. Macam lam juga, suara jangan diputuskan. Aba'uhum la ya'qilu. Macam lam juga, asas dia. Suara jangan putus. Macam mana putus? Aba'uhum la ya'qilu. Uhum, kan? Uhum la ya'qilu. Begitu. Boleh ke? Okey. So jelas bila kata jangan tahan suara tu. Benda ni selalu berlaku ni tuan-puan. Dia memanglah bukan kesalahan besar, tapi dia tetap salah lah, salah kecil lahnu khafi. Cuma dia ialah ibarat macam tak belajar lah kan, kalau kita baca macam tu. Kan? Ibarat macam tak belajar lah. Itu je. Sebab tu adanya sharing ni, perkongsian ni, supaya untuk kita sama-sama amalkan. Okay, ingat tu. So ingatlah, janganlah benda-benda yang remeh ni kita duk abai buat endah tak endah saja. Baik, mim mati bertemu lam tadi, izhar syafawi, itu hukum dia lah. Baik, la ya'qilu. Huruf ain pun sama tuan-tuan dan puan, sama juga macam huruf mim tadi, macam lam tadi, suara jangan putus. La ya'qilu, la ya'qilu, la ya'qilu, la ya'qiluna. Beza kan? La ya'qiluna dengan la ya'qiluna, la ya'qiluna. Ini sebab saya baca perlahan lah tuan-puan. Saya baca dengan tempo yang lambat. Kalau baca laju dia mungkinlah kurang sikit jelas kan, kejelasan dia tu. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna. Nampak tak? Cuma saya buat perlahan tadi supaya kita dapat perhatikan betul-betul, dengar baik-baik beza dia. Okey. La ya'qilu, la ya'qilu. Kita dah bawa sikit bunyi ain tu, dan jangan terlalu panjang sangat lah. Ingat tadi saya kata apa? Suara jangan terlalu tertahan, suara jangan terlalu terlepas. Baik, kalau terlepas jaranglah jadi kan. La takkan punya. Ya, takkanlah baca begitu tak? Paling kuat pun kita tahan suara. La bunyi tertahan tu. So tak mau kita ubah Huruf qaf di bawah tebal, tapi macam saya sebutkan tadi kat sini, mana tadi? Ni qi ni kan. Dia tebal tapi dia tidaklah setebal seperti baris atas qa, tidaklah setebal seperti baris depan qu. Tapi jangan sesekali kita kata dia nipis. Itu adalah satu orang kata apa, kefahaman yang agak salah lah. Kan? Qi tebal juga, cuma dia tidak setebal baris atas baris depan. La ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Lu 2 harakat mad asli, sebelumnya baris depan muncung bibir lah. Qiluna, na
Okey, ni satu harakat aja. Nun baris atas na. Syai. Bacaan lin kat sini. Bacaan bukan mat. Dia takkan sesekali boleh berlaku mat lin kat sini. Dia mesti disebut sekadar bacaan sahaja. Dia hanya adalah bacaan ataupun sifat lunak. Tapi kalau mat, itu kurang tepat lah. Okey. Bacaan lin. Syai. Kalau tak lembut macam mana Ustaz? Syai, bunyi keras lah. Syai. La yaqiluna syai'au. Syai. Nampak tak? Tumpuan dengar nampak macam buat-buat lah kan. Sebab tumpuan adalah orang yang terpelajar. Sebab tumpuan faham macam mana bunyi tu berlaku. Tapi kalau orang yang baru nak dekat, baru nak faham, so tak mustahil akan melakukan kesalahan sedemikian. Syai kan, bunyi lapang benar. Syai, kawal sikit, kontrol sikit. La ya'qiluna syai'an wala. Baik, tanwin bertemu waw idgham bi gunnah. Tanwin bertemu waw idgham bi gunnah. So syai'an wala idgham, memasukkan. Masukkan bunyi tanwin ke dalam waw bi gunnah dengan dengung. Macam mana praktikal dia? Syai'an, pastikan bunyinya ke hidung. Boleh? Pastikan bunyinya sampai ke hidung. Jangan bunyi kosong. Kalau kosong macam mana? Syai'au. Au tu kosong. Syai'au wala. Syai'au au, bukan au. So nampak kan beza bunyi kosong dengan bunyi yang didatangkan ni, unsur gunnah, dengung kan. Nama pun idgham bi gunnah. Dalam kita memasukkan tu adanya gunnah, bi gunnah, dengan dengung. Okey, boleh. Wala, waw beratas wa, lam beratas la. Ni alif mad sebelumnya baris atas. Wala yahtadun. Okey, ha yang mati jangan pedaskan. Bukan yah biasa je. Wala yahtadun. Ni ha simple tuan-puan. Kalau hari tu kita istilah ha kacang kan, sebab bentuknya rupa kacang, tapi dia masih lagi dalam kelompok ha simple lah. Okey, ha simpul. Yahtadun. Huruf ta pada atas, ta macam biasa. Dun mad arid lisukun. Ma'arid lisukun ni boleh berlaku dengan kadar. Maksudnya bacaan kadar bacaan tu 2 ataupun 4 ataupun 6. Yang saya selalu sebut 246 tu, itulah dia. Okey. Dapat ke ni? So daripada bunyi ni tadi, syai'an wala yahtadun. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wala yahtadun. Begitu. Boleh tuan-puan? Okay, kita baca sama-sama. Awalauka sampai yahtadun. Okay, sedia semua? Selalu duk baca komen habis tersasui sebut. Kejap, ada soalan lah. Ustaz, hamzah tanwin kalau berhenti mat iwad tapi hukum mat syubu badal ke? Tidak. Mat iwad lah. Syai'a mat iwad. Okey, kat sini mat iwad. Boleh. Boleh faham ke ni? Syai'a kalau berhenti mat iwad je lah dari segi hukum.
Tapi prosesnya ada je proses badal kat situ. Kan? Badalnya daripada apa? Bunyi nun mati tu ditukarkan kepada alif mubdalah tu. Kan? Itu istilah. Istilah ni sebab tu kata istilah ni banyak. Cuma kita akan menyebut istilah-istilah yang biasa didengari. Kan? Istilah-istilah yang biasa didengari. Maksudnya kalau kita sebut satu istilah yang membawa maksud yang sama sebenarnya, tapi bila jarang didengari, jarang dikenali oleh masyarakat, so orang akan anggap betul ke? Nampak? So mulalah pertikaian kat situ, berlakulah salah faham. Jadi sebenarnya kalau nak kata kat sini syai'a, betul ke ada proses badal? Badal ditukar, betul, tapi kita tak adalah sebut mat badal. Sebab para ulama dah letak dah nama-nama siap kat situ. Syai'an jadi syai'a, kalau berhentilah. Kan? Tapi bila kita berhenti syai'a tu, kalau kita kata mat badal, mat tu apa? Bacaan panjang. Badal tu apa yang ditukarkan. So kalau nak ikutkan, betul lah, ada je proses kat situ. Proses badal tu ada. Daripada bunyi tanwin tu kita tukar badal kepada bunyi daripada syai'an dibadalkan, ditukar. Tapi kenapa tak letak istilah badal? Kenapa diletak istilah iwad? Walhal iwad tu pun maksudnya tukar. Nampak? Sebab apa tak letak nama yang sama? Bagi membezakan hukum. Kalau kata mat iwad, fokusnya kepada tanwin yang berbaris atas, macam tu. Kalau mat badal, okey, fokus kepada huruf hamzah yang dibaca 2 harakat, duduknya di awal kalimah, begitu. Boleh faham? Dan daripada mat badal tu sendiri, kenapa tak sebut mat asli? Walhal sama je kadar dia, 2 harakat juga, nampak tak? Didatangkan nama-nama itu bagi mengelakkan kekeliruan, ataupun mungkin nak membezakan dengan adanya bacaan-bacaan qiraat yang lain, seumpamanya begitulah. Jadi didatangkan istilah bagi mengelakkan perbalahan ataupun salah faham. Itu antara tujuan besarnya. Wallahu a'lam. Boleh nah? Apa beza mat jaiz munfasil hakiki dengan mat jaiz munfasil hukmi? Hukmi ni macam semalam kita ada jumpa. Apa ayat? Apa ke kalimahnya? Ya ayyuha. Ya ayyuhallazina dia mat lazim mat jaiz munfasil hukmi. Okey? Macam haula. Ha tu panjang. Tapi kat situ mat jaiz munfasil hukmi. Kalau mat jaiz munfasil hakiki, macam ni lah. Hakiki, dia berbalik kepada keadaan dia. Macam mana kalau berhenti, macam mana kalau sambung, begitulah dia, tak akan berubah. Benda ni perbincangan yang lebih halus lah sikit. Siapa yang faham boleh faham lah kot. Yang bertanya mungkinlah faham. Minta maaf sahabat-sahabat lain. Itu istilah je semua tu, hakiki, hukmi tu. Okey. Ianya datang sebagai pendekatan, tuan-puan. Ianya datang sebagai pendekatan. Jelas ke yang bertanya Puan Rahaida? Hakiki ni macam ni lah. Ni aba, ni na, ni hakiki. Nattabi'u ma hakiki. Maksudnya kalau kita berhenti 2 harakat, kalau sambung barulah berlaku mat jaiz tu. Tapi kalau yang hukmi ni hanya berlaku pada hukum je, dari sudut hukum je, tapi dari segi bacaan dia tidak sama seperti hakiki. Berbelit-belit tuan-puan. Tak faham tidak tu. Okey. Sebab tu kalau tuan-puan perasan, saya jarang gunakan istilah-istilah yang boleh mendatangkan kekeliruan. Walhal benda dia memang dari satu sudut pandang yang lain, dia adalah ilmu sebenarnya. Tapi kita kena faham juga. Macam saya buat live ni kan, saya kena tahu siapa audiens saya. Kalau tidak, nanti hilang lah. Orang yang saya target ni adalah orang yang mungkin sebelum ni rasa takut-takut nak baca Quran. Dia so dekat. Sebab tu kalau tuan-puan, sebab tu kadang-kadang ada yang kata senang faham. Sebab saya menggunakan bahasa yang mudah. Saya cuba untuk gunakan bahasa yang mudah.
Andai kata saya mengeluarkan istilah-istilah Arab sekalipun, saya tetap akan berikan makna, definisi itu sendiri, makna dalam perkataan bahasa Melayu je lah. Sebab nak elakkan kekeliruan. Sebab saya tak boleh pandang tuan puan ni sama faham macam saya faham, kan? Kalau saya sebut contoh la yaqilu tuan puan, huruf ain, okey, kat sini ada sifat tawassut, sini ada infitah, dah ada rokhawah kat sini, contoh kan, tawassut, dah ada tawassut, infitah, kan, istifal, atau jenuh kita nak faham tuan-puan, kan. Jadi sebab tu saya gunakan istilah Melayu supaya kita mudah faham, mudah nak tarik orang, macam tu lah. Okey nak? Jadi bila didatangkan hukum ni, apa yang kita kena jelas ialah hukum-hukum yang datang ni, istilah-istilah yang datang ini adalah bagi membezakan bagi setiap satu perkara tu. Sebab tu orang kata tajwid ni susah, sebab ada je istilah-istilah tu lah. Tapi kalau kita fahami secara penerangan macam ni, contohlah kan, ada orang mudah terima. Walaupun contohlah saya tanya, apa hukum kat sini? Kita tak tahu, tapi bila tanya, baca berapa harakat, kita tahu. Ianya bersesuaian lah dengan level kita sebagai seorang pembaca. Beza pula dengan guru Quran. Kalau guru Quran jawab macam tu, tak boleh lah, kan? Bayang guru Quran, seorang guru Quran nak mengajar anak murid ni. Tapi guru Quran awal-awal dah claim, kata saya memang mengajar Quran, tapi minta maaf ya, saya ajar ni, saya ajar baca je, kan? Saya ajar baca je, sebab saya tak tahu hukum memang saya tak tahu. Benda tu adalah satu, disebut apa, khata' kabir, kesalahan besar lah. Benda tu satu benda yang illah, kecacatan pada seorang guru Quran. Nampak? So dia pecah pelbagai lagi, banyak lagi yang kita kena faham lah. Okay, jelas? So itu istilah saja. Kadang-kadang kita jangan orang kata apa, terlalu rasa takut lah. Saya faham tu, kadang-kadang wujud perasaan tu rasa, tapi ingin tahu itu baguslah. Macam tadi kan, saya jawab je. Kalau yang tanya saya jawab je, yang risau. Cuma saya nak ingatkan, jangan kita takut dengan istilah-istilah yang mendatang ni, yang membuatkan kita rasa lagi jauh dengan Quran. Saya bimbang yang tu je sebenarnya. Okay, saya bimbang yang tu. Baik, wallahualam, sedikit lah. Okay. Ya. Okay. Baik. La ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Boleh juga ke ajar ngaji kalau tak tahu hukum tajwid? Kalau tanya saya lah, kalau tanya saya kata tak boleh. Dan memang tak boleh pun. Nama pun guru, kan? Nama pun guru tajwid. So kalau yang ajarnya pun tak tahu hukum, apa beza dengan orang yang nak baca tu nanti? Betul? Saya kena beri pendedahan kepada tuan-tuan puan biar kita faham baik-baik lah benda ni. Minta maaf lah, mungkin ada orang ingat saya cerita out of topic, tapi saya kena beritahu benda ni. Nak jadi guru Quran mesti kena ada sekurang-kurangnya asas. Kita dah kuasai asas tajwid dengan baik lah, ataupun penguasaan terhadap riwayat qiraat kita tu dah cukup memadai dah. Cukup tu je. Kita tahu ni baca macam mana, kita tahu macam mana cara dia. Mana mungkin kita kata nak jadi guru Quran tapi kita tak tahu ilmu, kita tak ada asas-asas tajwid tu, tak ada dalam kepala kita. Kalau tidak, nanti macam mana dia nak terangkan kepada pelajar tu nanti? Boleh bayangkan tak? Contoh kan, kita kata macam ni lah, wa idza qila lahum ittabi'u ma. Ini asas je tuan-puan, ni baru cerita asas. Ma tu, kalau lah nak murid tu tanya nanti, ma tu panjang sebab apa? Kita nak jawab apa? Panjang je, nampak ni ada misal. Takkan hujah kita setakat itu sahaja. Bila hujah kita setakat itu je, maka terhadlah pemahaman yang pelajar ni tadi. Takat tu je lah dia faham.
Takat tu jadi faham. Boleh faham ni? Dan kalau kita tak ada asas-asas ilmu tadi, macam mana kita nak tahu huruf ain ni tadi? Contoh kita kata la yaqilu ni. La yaqilu, huruf ain, suara yang tidak boleh terputus. Sebab adanya sifat tawassut kat situ. Nampak tak? Kalau kita tak ada kefahaman tu, macam mana kita nak menyampaikan dia segi lisan tu nanti? Macam tu lah. Jadi kena mindset tu kena tepat lah. Boleh faham ni? Okay, minta maaf lah, saya mungkin panjang sikit cerita benda ni, tapi itulah, biar kita sama-sama faham jelas kan. Saya bukan nak menakutkan, saya bukan kata saya lah guru Quran paling terbaik. Tak tuan-puan, kan? Mungkin dengan asas yang saya ada ni, saya dapat share dengan tuan-puan cukup lah kan. Kita kena tengok kita nak jadikan diri kita ni macam mana sebenarnya. Kalau tuan-puan ni guru Quran, tuan-puan kena berkembang lebih ke depan lah, macam tu. Maju ke depan, kena banyakkan membaca rujuk yang pakar, macam tu kan. Boleh faham lah. Baik, jom sambung lagi lah. Habis dah ayat 170. Minta maaf tuan-puan, ambil masa sikit tadi bercerita walaupun tak ada kaitan dengan benda ni, tapi saya harap tuan-puan tak bosan lah mendengar ya. Okey, wa mathalul ladzi, huruf wa beratas wa. Okey, kemudian mim beratas ma, huruf sa makhraj bagaimana? Ni, hujung lidah keluar. Wa matha, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي لُلَّذِي sampai je huruf zal ni. Okey, huruf sa tadi keluar hujung lidah kan. Lulla masuk terus, lulla. Kemudian zi ni pun sama, keluar ke hujung lidah juga. Dan panjangkan 2 harakat sebab ada ya mat kat sini. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima. Wa mathalul ladzina kafaru wow. Sebelumnya baris depan kafaru kamatha. Baik, ru 2 harakat asli ni alif ziyadah, tak ada apa-apa fungsi, abaikan. Ada pada tulisan tapi tiada pada bacaan. Ingat tu. Ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Baik. Kamasa, huruf kaf baris atas ka, mim baris atas ma, huruf sin huruf sa baris atas sa. Keluar hujung lidah ke? Keluar. Sa. Kamasalil ladzi. Sama macam kat sini sebenarnya, lebih kurang je kan. Z pun sama, keluarkan hujung lidah juga. Dan ya mad kat sini. Boleh? Kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u. Kamathalil ladzi. Okey. Kamathalil ladzi. Dah panjang 2 harakat kat sini. Yan'iqu. Nun mati bertemu ain. Okey, nun izhar. Sebab kalau kita tengok dari sudut simbol, inilah nun yang bertanda sukun di atasnya. Maka perlu dijelaskan makhraj dan sifat pada huruf nun di sini. Yan'iqu. Sama, jangan putuskan suara. Yan. Sebab dia ada sifat bainiyah dia, ada sifat gunnah dia. Yan'iqu bima la yasma'u. Yan'iqu bima la. Yan'iqu bi. Huruf ba baris bawah bi. Huruf ba baris bawah bi. Ma, ni alif mad, sebelumnya baris atas.
La ni alif mat sebelumnya baris atas. Bima la yasma'u illa la yasma'u illa la yasma'u illa du'a. Boleh. Yes. Sini matikan. Yes. Hujung lidah nak keluar ke? Tak payah. Okay, lidah PKP duduk dalam. Okay, jangan keluar. Stay at home katanya. Ma'u. Mim baris atas ma. Huruf ain baris depan. U. Sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. La yasma'u illa du'a. Illa i. Hamzah di bawah, ha? Jangan illa, jangan bunyi malas-malas tu. I. Illa. Alif mat sebelumnya baris atas. Dua harakat ma asli. Du'a wa nidaa. Du'a. Ombak bertemu hamzah. Okey. Tanwin bertemu waw. Idgham bi gunnah. Idgham masukkan bunyi hamzah tu, tanwin ni masuk ke dalam waw. Bi gunnah. Ingat tuan-tuan, bi gunnah dengan dengung. Jadi bila kita kata dengung tu bukanlah fokusnya pada kadar yang dua harakat tu. Okey, fokusnya juga pada bunyi yang terhasil tu nanti. Du'a awani. Nampak? Ada bunyi sengau tu kan? Tapi sengau tu jangan dibuat-buat. Nah, itu lain kan? Du'a itu lain. Itu macam mana khabar ya? Itu dengung yang kita yang buat. Tidaklah bila kita kata dengung, suara dengung ni adalah suara, dia memang sengau, dia melibatkan sengau lah, tapi bukan sengau yang dibuat-buat. Okey, sengau yang dibuat-buat macam mana? Illa du'a wa nidaa. Itu buat-buat. Ada cukup sekadarnya. Du'a wa nidaa. Boleh beza? Boleh dapat tak bunyi tu? Beza tu. Dia kena try and error lah kan. Kalau yang dah biasa, yang tak ada masalah kat sini, insyaAllah okey je. Ni ceritanya kalau ni tuan-tuan perempuan yang mungkin baru nak starting, nak faham kan. So boleh nak? Yang penting jangan bila kata sengau, dengung tu bukanlah sampai dibuat-buat bunyi kan. Kita pun seronok. Ui, seronok betul lah bila part dengung tu. Kita pula seronok So, ingat. Bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Baik, idgham bi gunnah. Masuk dengan dengung. Kadarnya dua harakat lah, macam biasa. Wa nidaa. Nida panjang 4 ataupun 5 harakat. Ni nampak ombak bertemu hamzah kan. So ni mat wajib mutasil kan asalnya lah. Kalau tengok kan, tengok macam mat wajib mutasil ni. Betul ke tidak? Betul lah. Wanida mat wajib mutasil, tapi bila berhenti tu wanida mat aiwat. Jadi ada dua hukum kat sini. So jangan confuse, jangan pening.
Okey. Jangan confuse, jangan pening. Kalau berhenti dia jadi mad iwad 2 harakat. Jangan nida macam tu. Okey, sebab ni tanwin baris atas, nampak tu. Tanwin baris atas. Bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. 2 harakat. 2 harakat. Ingat tanwin baris atas bila kita berhenti dia akan jadi mad iwad. Biasa orang silap kat sini. Nida macam tu. Nida 2 harakat ujung. Dah panjang 4 atau 5 harakat, berhenti 2 harakat. Mad apa? Mad iwad. Tukar. Daripada bunyi an, tanwin baris atas, tukarkan jadi mad. Okey. Kalau kita ambil daripada wa masalul ladzi ni macam panjang sangat kan. Wa masalul ladzina kafaru kama salil ladzi yan'iqu bima la yasma'. Tuan-puan kita baca dulu boleh? Kita ambil daripada wa masalul ladzi sampai la yasma'. La yasma'. Okey, kawan-kawan yang baru masuk, sahabat-sahabat yang belum share, tolong share dulu boleh? Walaupun nak habis dah kan. Tolonglah. Nanti bolehlah kawan-kawan yang lain tu tengok ulangan balik kan. Okey, sama-sama kita baca sampai la yasma', kemudian kita ambil semula bima la yasma' sampai nidaa. Okey, sedia semua, tarik nafas. 1 2 mula. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ. Kalau berhenti kan gitu. Kalau tuan-puan cukup nafas boleh je sambung terus, tak ada masalah. Tapi sebab memandang ayat ni takut panjang sangat, kita berhenti kat sini. Okey, jom patah balik, ambil bima la yasma'u. Okey, 1 2 mula. Bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Habis. Okey, sambung sikit lagi tuan-tuan. Pastikan semua dalam keadaan okey-okey je. Dikira mak iwat ya, meskipun tak ada alif mubdalah itu ya. Tetap dikira mak iwat lah. Sebab mak iwat ni syarat dia apa? Tanwin baris atas. Bukan syarat dia alif mubdalah. Syarat dia mad iwat yang ada tanwin berbaris atas dan berlaku ketika waqaf, ketika berhenti. Boleh nak? Baik. Teruskan. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mim bersabdu. Okey, ni nampak mim bersabdu. Tuan-tuan puan ingat, kalau nampak je mim bersabdu ni apa nak buat? Dengung 2 harakat. Wajibul gunnah. Su. Huruf sa tebal, su. Jangan sum, itu jadi huruf sin. Su. Pastikan kita clear dulu untuk sebutan huruf sad. Su. Summun. Dengung pada mim bersabdu. Okey, dah selesai dengung 2 harakat kadarnya tadi. Dengung sekali lagi. Sebab apa? Adanya hukum iqlab. Tanwin bertemu ba,
Tanwinnya mana ni tuan-puan? Pada mim ni. Ni tanwin tanwin baris hadapan. Sepatutnya ada dua kan? Sepatutnya ada dua. Ada dua macam ni. Tapi satu ni dibuang, digantikan dengan mim. Sebab dari segi penulisan bagi hukum iqlab memang begitu. Kan siapa yang dah belajar hukum iqlab fahamlah. Begitu. Boleh nak? Otak tersumbat. Lain macam tu. Okey, jelas So tu tanwin tau. Tanwin bertemu dengan ba, iqlab. Apa makna iqlab? Tukar. Nak tukar ke apa tuan-puan? Bunyi tanwin kepada mim. Apabila dia bertemu dengan ba lah. Huruf iqlab ni ada satu je. Baik. So macam mana bunyi dia? Yang kita nak fahamkan sekarang ni ialah bunyi dia. Jadi iqlab ni tuan-puan, macam saya pernah sebut sebelum-sebelum ni, bunyinya sama macam ikhfa syafawi. Senang. Tutup bibir bersahaja. Selesai. Summun bukmun. Summun. Tutup bibir bersahaja. Bibir atas, bibir bawah tutup. Tapi jangan beri tekanan. Jangan beri tekanan. Lemahkan pegangan di antara bibir atas dan bibir bawah. Summun. Jangan mum. Macam marah kan. Oops. Nak jatuh mic. Okey, summun. Kita tekan bunyi dia. Itu adalah kita menutup secara sempurna. Summun bukmun. Ni saya sebut cara yang pertama. Okey, ingat tu. Macam mana bunyi dia? Summun. Tutup bibir bersahaja. Lemahkan pegangan di antara dua bibir. Jadi bagaimana bacaan ikhfa syafawi pada hukum mim mati bertemu ba, begitu jugalah pada iqlab. Boleh faham? Cuma pada iqlab ini, tuan-tuan dan puan, okey, tuan-tuan dan puan, ianya boleh dibaca dengan wajhain, dua wajah. Boleh dibaca dengan dua wajah. Maknanya cara yang pertama yang saya sebutkan tadi lah. Okey, dua wajah ni maksudnya dua cara. Itu istilah ilmu tajwid, wajah lah sebutnya. Dua wajah, dua cara. So, cara yang pertama macam saya sebutkan tadi, tutup bibir bersahaja. Adapun yang kedua, kita tutup secara sempurna. Summun bukmun umyun fahum la. Tetapi saya lebih cenderung kepada tutup bibir bersahaja. Kalau tuan-puan tanya saya kenapa? Sebab mudah. Apabila kita jumpa hukum ikhfa syafawi, kita akan baca dengan kaedah yang sama. Makna kata kesimpulan dia, iqlab dan ikhfa syafawi boleh dibaca dengan sama. Sebab tu saya lebih cenderung kepada itu. Dan saya ambil daripada guru saya pun begitu. So tuan-puan terpulang. Terpulang lah. Okey, kalau tuan-puan nak cenderung ataupun tuan-puan menganggap saya sebagai guru, tuan-puan boleh ambil lah. Dan saya ambil pun daripada guru-guru juga. So kita saling menyampaikan. Jadi kalau tuan-puan kata nak cenderung kepada tutup bibir mulut, silakan, faddal, ma'jurah, tak kisah. Okey. Silakan. Boleh faham tak? Tapi kalau tuan-puan tanya saya lebih cenderung untuk dibaca dengan itulah tadi, tutup bibir bersahaja. Summun bukmun umyun. Begitulah. Sebab saya lebih mudah. Saya selesa dengan cara begitu. Dan alasan paling besar sekali ialah disebabkan saya diajar begitulah. Walaupun ada dua cara. Sebab tu kita kata kita ambil apa yang kita dapat daripada guru lah. Saya meletakkan prinsip begitu. Okay, wallahu ta'ala a'lam. Baik. Bukmun.
So ada dua dengung lah, kena hati-hati. Satu dengung. Dengung yang kedua. Bukmun, huruf kaf yang mati akan ada sifat hams padanya. Okey, hams. Okey. Bukmun. Sikit je. Bukmun. Tanwin bertemu ain, izhar halqi. Jelas kan sebutan tanwin di sini. Tapi bila kata jelas tu, jelaskan apa? Makhraj dan sifatnya. Samalah macam nun mati ni tadi. Bukmun, mim mati bertemu ya. Izhar syafawi. Kalau tadi izhar halqi. Okey, hukum nun mati ataupun tanwin. Dan sekarang ni izhar syafawi, hukum mim mati pula. Okey. Dan di sini tanwin bertemu fa. Ikhfa haqiqi. Bukmun fahum fa. Ikhfa haqiqi. Ikhfa ni apa? Sembunyikan tanwin. Okey, bunyi tanwin ni dan bersedia untuk sebut huruf fa. Dan pastikan dengung yang berlaku dengan dengung yang nipis, ringan, tidak berat lah. Macam mana berat? Kan rasa susah kita nak buat tu sebenarnya, sebab kita lawan daripada fitrah dia. Okey, fahum la fahum la. Mim mati bertemu lam. So tuan-tuan dan puan, mim mati bertemu lam ni sama macam kat sini tadilah. Okey, ataupun kita boleh tengok pada simbol juga. Mim mati yang ada simbol sukun di atasnya, maka perlu diizharkan, dijelaskan sebutan tersebut. Fahum la ya'qilun. La dua harakat. Ya, huruf ain jangan putuskan suara. Ya'qi. La ya'qilun. La tu. Okey, jangan putus suara. Baik, huruf qaf baris bawah qi. Huruf qaf baris bawah qi. La ya'qilun. Lun boleh jadi 2, 4 ataupun 6. Hukumnya apa? Mad arid lisukun. Boleh faham tuan-tuan? Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Boleh tuan-tuan? Wallahu ta'ala a'lam. Selesai. Okey. Jelas ni sahabat-sahabat semua? Jelas ke? Jadi kita baca dulu summun sampai la ya'qilun. Kemudian sebentar lagi kita akan ulang balik daripada atas sampailah habis. Okey, sedia semua tarik nafas. Kita ambil daripada summun. Huruf sad ingat tebal baris depan ni. Tebal selamanya. 1, 2, mula. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Okey, selesai.
Asriani Awing. Ustaz boleh tak terangkan macam mana nak bezakan bacaan ikhfa hakiki bertemu huruf nipis dan huruf tebal? Nak bezakan bacaan. Dia tengok juga kalau ikutkan setiap kalau ikut dalam sebahagian kitab, kadar ikhfa hakiki ni terbahagi kepada 3. Cuma kalau diikutkan apa yang pernah disebut oleh kalau tuan-puan kenal lah, Dr. Azizul. Beliau daripada, bukan Azizul yang ni, Dr. Azizul ni dia bahagian lajnah Al-Quran. So dia antara guru saya juga. Dan dia pernah sebut dalam kita nak melafazkan hukum ikhfa hakiki ni kan ada 15. Jadi kalau nak ikutkan, setiap 15 huruf tu ada martabat dia yang tersendiri, ada cara dia yang tersendiri. Cuma diringkaskan oleh sebahagian para qurra ataupun ilmuwan Al-Quran ni. Dalam kitab dia meletakkan tiga tahapan. Jadi cara mudahnya untuk kita fahamkan, kita sampaikan kepada masyarakat ni macam ni je. Pertama, kalau tanwin ataupun nun yang bertemu dengan huruf yang nipis, maka proses ikhfa tu tadi serta dengung itu juga berlaku dengan nipis ataupun ringan lah. Kalau tebal, yakni bertemu dengan huruf isti'la yang ada dalam tu, yang saya sebut tadi, okay, kecuali huruf ghain dengan kha lah. Okay, sebab itu duduk dalam huruf izhar. So ada 5 kan. Jadi dia punya kadar dengung tu macam mana nak bezakan ialah dia lebih kepada simai, pendengaran. Macam mana yang kita ambil daripada guru, okey, macam mana yang kita ambil daripada guru dan kita cuba praktikkan. Itu adalah cara yang paling berkesan sekali lah. Dan kalau dari segi teknik, macam mana? Teknik dia ialah kita dari sudut lidah kita ni je. Contoh lah, ada dengung tebal tak dalam ni? Tak ada. Okey, kita tengok yang ni. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anza. Dia sebenarnya akan datang secara tabi'i juga, secara tabiat. Apabila kita tahu status untuk huruf zai ni, huruf zai ni kan, bila kita tahu status dia ianya adalah huruf yang nipis, maka automatik pada bacaan yang kita keluarkan tu, yang kita lontarkan tu, automatik dia akan pergi kepada bunyi yang nipis. Lidah kita ni tidak terangkat. Okey, lidah kita tidak terangkat. Ma anzalallah anza. Kalau nun mati bertemu dengan huruf tebal, qaf contoh, min, kita rasa lidah kita akan terangkat. Daripada belakang dia akan terangkat. Sebahagian besar tu dia akan terangkat. Sebab apa? Nak menzahirkan bunyi tebal dan nak pergi kepada makhraj qaf tu yang sendiri memang kita tahu dia huruf tebal. Dia hampir. Sebab huruf qaf ni, contohlah min qa. Kenapa dengung tu jadi tebal? Sebab nun mati bertemu dengan qaf. Yang kita nak ikhfakan itu, yang kita nak sembunyikan itu ialah pada nun tu. Min. Dan macam mana boleh terhasanya bunyi tebal? Sebab ingat tak saya selalu sebut apa? Bila lepas je kita dengung, kita kena bersedia untuk sebut huruf yang berikutnya. Nun mati bertemu qaf. Kita dah dengung pada nun, kemudian kita akan bersedia untuk sebut huruf qaf. Jadi untuk menyebut huruf qaf, apa yang berlaku? Sudah tentu lidah kita ni akan pergi kepada makhrajnya. Apabila lidah ni pergi pada makhrajnya, maka di situ jugalah terhasilnya sifat tebal. Nampak? Kemana dia nak pergi tu? Huruf qaf. Okey, huruf qaf kan tebal. So pangkal, nampak? Dia berkait rapatlah dengan pengenalan kita terhadap sifat huruf, makhraj huruf. Dia tak lari semua tu. Bila kita tahu huruf qaf, huruf yang tebal, yang mana pangkal lidah akan naik ke langit lembut.
pangkal lidah naik ke langit lembut. Min qa, min, kita dah get ready tak sebut qa tu. So nampak tak, dia bertetapan daripada kadar dengung tu tadi terus pergi kepada ni. Contoh ni pangkal lidah, ni pangkal lidah, ni pangkal lidah naik. Min qa, min qa. Ni lelangit. Bayangkan ni gigi depan kita, ni gigi, ni langit keras pergi ke belakang. Ni bahagian tekak kita lah, bayangkan ni bahagian tekak kita. So ini pangkal lidah, ni hujung lidah. So bila kita sebut qaf, maksudnya macam ni, saya buat tangan ni, faham ke tak? Boleh kot ya. Alright. So nampak ni, dalam keadaan kita dengung tu beginilah ibaratnya. Qa. Kalau zai, kenapa dia jadi nipis? Sebab dia tak melibatkan sifat isti'la, yang mana pangkal lidah ternaik. Dia tidak melibatkan keseluruhan sebahagian besar lidah naik, tak. Lidah ni dalam keadaan yang rehat. Zai macam mana makhraj dia? Hujung lidah duduk di belakang gigi bawah. Zai. Lidah naik tak? Tak naik. Sebab tu dengungnya nipis. Nampak fahamannya begitulah. Faham ke ni? Risau juga. Duk pumpang-pumpang tu. Risau tak sampai pula kan. Tapi dia pelan-pelan lah tuan-puan pelan-pelan. Boleh. Alright. So itulah, saya rasa itu saja untuk pagi ni. Mudah-mudahan apa yang terakhir yang saya ceritakan tadi tu adalah sedikit kefahaman tu sampai kepada tuan-puan. Faham sebab risau juga naik-naik tangan tadi, dah sampai rupa ular je raya tak. Okay, wallahu ta'ala alam. Baik, so tak ada apa dah. Jom kita baca dulu last, boleh? Saja nak share, maaf Ustaz kalau salah ikhfa hakiki terbahagi kepada 3. Ikhfa hakiki kubra, sughra, wusta. Dia banyak istilah sebenarnya. Kan? Ada yang istilah dengan kubra, sughra, wusta. Dalam qalqalah pun ada sebut tu juga. Tapi biasanya kita dengar a'la, adna. Macam sifat, macam makhraj juga. Kan, adna al-halq kan. Dia istilah-istilah Arab tu yang banyak sebenarnya. Tapi tak apa, pelan-pelan. Konsep dia mudah aja tuan-puan. Ingat, kalau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf nipis, maka nipislah sebutan dengung tu. Macam mana nak nipis kan? Kena berlatih, try dan memperdengarkan pada guru lah. Tuan-puan mesti ada guru-guru talaqi sendiri kan. So rujuk kepada mereka. Dan untuk yang tebal pula, dah, itu hanya garis panduan je yang para ulama letakkan tu, garis panduan. Sebenarnya kalau kita nak ikut pecahan 3 tu pun kan, yang seperti yang telah digariskan, yang saya kata garis panduan tadi, sebenarnya kita takkan mampu pun ikut tu nanti. Percayalah. Sebab apa? Setiap huruf ni ada martabat yang berbeza sebenarnya. Kalau ikutkan lah apa yang pernah dibentangkan oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Azizul selaku ahli lajnah dan bekas pensyarah di mana. Kalau tuan-puan biasa belajar dengan dia, kenal lah kot kan. Ahli lajnah pentashih Al-Quran. Boleh tak apalah. Bab-bab benda yang mendalam, benda-benda yang merumitkan tu tak apa, pelan-pelan kita ada masa kita selit-selit sikit lah. Tapi jangan risau tuan-puan. Sebab tu nama kami ni Easy Ngaji. Nak bagi easy. Nampak? Easy tu. Kan? Kalau saya nak buat nunjuk pandai, saya dah boleh je nak cerita benda bukan-bukan dalam ni. Bukan benda bukan-bukan. Maksudnya benda yang saja nak khabar. Oh, dia ni banyak betul istilah-istilah dalam kepala dia ni. Tak, saya bukan jenis macam tu. Saya target saya nak bagi orang faham tu je.
Walaupun terpaksa juga menyebut satu istilah yang mungkin rasa beban kita nak terima, nak faham tu, tapi mudah-mudahan adalah sampai lu juga sedikit sebanyak. Kan? Jangan risau tuan-tuan. Saya akan cuba menyampaikan dengan bahasa yang mudah. Saya cubalah. Saya dalam fasa memberi ni pun saya try and error juga. Cara ni tak kena, saya ubah cara lain. Okey tak kalau buat penceritaan macam ni? Orang mudah faham tak? Kalau orang faham, proceed. Saya teruskan je. Kalau orang tak faham, saya ubah jalan cerita macam ni pula. Saya masukkan analogi-analogi. Nampak? Begitulah. Apa panggil? Pedagogi ya. Metodologi dan pedagogi. Ya ke? Kan kalau cikgu tu ada belajar benda tu ya. Saya tak ada benda tu. Sebab tu saya tak fasa belajar lah. Kita sama-sama belajar tuan-tuan ya. Alright. Wallahu ta'ala alam. Jom kita baca dulu. Kan tukar heavy ngaji. Udah. Jangan lari orang. Okay, sedia semua? Ready? Kita baca sama-sama, tarik nafas dalam-dalam. Okay, jom. 1, 2. Sedia semua? Sedia? Fokus. Jom. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا kita ambil qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. Kita ambil semula bima la yasma'. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan kita baca sekali lagi. Okay, kita baca sekali lagi. Kita baca laju sikit. Boleh? Kita baca laju sikit nak? Ready semua? 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا
أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan. Jadi selesailah pengajian kita untuk pagi ini. InsyaAllah minta maaf anda ada kekurangan. Dan maaf juga anda ada kata-kata saya yang membuatkan tuan-puan tersinggung, terasa hati dan sebagainya. Mohon maaf. Dan insyaAllah kita jumpa lagi untuk esok. Dan untuk esok lah, kan. Jadi insyaAllah esok adalah hari yang terakhir untuk minggu ni. Hari ni hari Khamis. Dan tuan-tuan dan puan, petang ni jangan lupa untuk slot bersama Ustaz Muslim. Minggu lepas ada problem. Hari ni InsyaAllah saya risau pula nak berjanji. Kita tunggulah petang ni macam mana. Harap-harap semuanya baik, dipermudahkan, dilancarkan urusan petang ni insyaAllah. Kami pun duk frust fikir apa tak kena tu kan. Padahal semalam baiki surah lazim elok aja jadi kan. Cuma yang baiki surah lazim, baiki surah pilihan semalam kan, Al-Mulk. Cuma yang ni lah, hari Khamis ni ada aja tak kenanya. Okey, jadi tak apa, minta doa semua. So Assalamualaikum Ustaz, sahabat minta maaf saya lari dari tajuk hari ini. Saya minta Ustaz sahabat-sahabat masalah kesulitan hidup bila saya, jadi saya minta doakan agar urusan saya dipermudahkan. Amin amin ya Rabb. InsyaAllah sama-sama kita doakanlah. Dan saya, tuan-tuan puan, kita sama-sama doakan kepada mereka ataupun kita sendiri yang mungkin ada masalah-masalah tertentu yang tak dapat ditangani dengan baik kan. Jadi insyaAllah apa-apa pun kita adukan perkara-perkara ini kepada Allah SWT. Dan dalam masa yang sama kena ada usaha lah. Usaha, doa, tawakal, tu paling penting. Tak boleh je doa kan, tak ada usaha. So kita kena cuba usaha yang terbaik. Kalau perlukan bantuan, bagi tahulah kepada saluran yang betul. InsyaAllah mudah-mudahan ada yang membantu dan sebagainya. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, itu sahaja. Boleh kita tutup tuan-puan. InsyaAllah. So jumpa petang ni jam 3, lock masa masing-masing. Dan esok pagi kita jumpa seperti biasa 8.30 pagi insyaAllah. Yang belum join grup Telegram boleh tekan link di atas. Kita dah sediakan link untuk terima kita punya segala info dan sebagainya. Tak ada apa dah. So saya undur diri dahulu tuan-tuan dan puan. Minta maaf sekali lagi. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah was suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, tuan-tuan dan puan, saya gerak dulu. Saya pun ada urusan ni sekejap ni, selepas ni. So insyaAllah kan, moga semua yang terbaik kehidupan kita. So jangan lupa jaga diri, jaga kita. Kita jaga kita. Ingat hashtag tu. Dan jangan lupa setiap kali share kita, wajib share. Itu pun sama. So ada dua hashtag yang kita kena tanamkan dalam kepala kita. Wajib share untuk segala pengajian kita dan kita jaga kita. Wallahualam, jumpa lagi. Assalamualaikum.
Seorang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya.